Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada Kumpulan 8 ingin membentangkan tugasan berkumpulan bagi kursus kajian tindakan dalam pendidikan yang bertajuk penggunaan teknologi augmented reality AR dalam peribahasa Bahasa Melayu di Sekolah Kebahasaan Keberangan dalam meningkatkan pemahaman dan kemahiran pembinaan ayat. Seterusnya, ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Nur Syuhada binti Muhammad Khairuddin, Ahmad Fitri Amri bin Muhammad Samri, Nurin Alani binti Nur Farain, saya sendiri Anis Wacha binti Ismail dan Nuraida binti Dolah Elais Sulong. Seterusnya, saya menyambung pembintangan ini dengan abstrak. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan teknologi augmented reality dalam peribahasa Bahasa Melayu tahap 2 di sekolah rendah. Kajian ini juga dilakukan di Sekolah Kebahasaan di Tumpat, Kelantan. Fokus kajian ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan kemahiran murid untuk membina ayat dengan menggunakan peribahasa serta untuk memastikan 100% murid tahu SK Berangan dapat meningkatkan motivasi dalam topik peribahasa setelah menggunakan teknologi augmented reality ini. Hal ini demikian kerana tinjauan awal kajian mendapati bahawa murid-murid kurang berminat dan sukar untuk memahami peribahasa yang dipelajari membuatkan fokus mereka untuk belajar terganggu. Oleh itu, program intervensi yang dilaksanakan oleh kumpulan kami diberikan nama Peri AR merupakan gabungan daripada perkataan peribahasa dan augmented reality. Teknologi AR dibangunkan bertujuan untuk memudahkan guru dalam memastikan murid-murid memahami tajuk yang diajarkan. Seterusnya, bagi refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, berdasarkan pemerhatian kami, penguasaan peribahasa dalam kalangan murid tahun 4 SK Berangan sangat tidak memuaskan dan menunjukkan kurang minat mereka untuk belajar bagi tajuk peribahasa ini. Tindak balas serta rangsangan ketika guru sedang mengajar juga kurang, mereka lebih memilih untuk berdiam diri dan tidak memberi respon apabila bertanya. Ini bermaksud bahawa murid tidak memahami apa yang mereka pelajari. Seterusnya, ujian juga dilakukan bagi topik peribahasa dan laporan ujian mendapati bahawa secara keseluruhannya sangat lemah. Tambahan lagi, kami dapati 60% murid tidak berjaya untuk menjawab soalan peribahasa ini. Manakala fokus kajian pun, murid tidak dapat menguasai topik peribahasa disebabkan beberapa faktor seperti cara penyampaian dan teknik yang digunakan oleh guru membuatkan murid tidak seronok untuk fokus dan berinteraksi dengan guru. Apabila murid tidak menguasai topik peribahasa ini, murid juga tidak dapat membina ayat menggunakan peribahasa sekaligus akan menjejaskan prestasi keputusan ujian murid dan juga prestasi sekolah. Ditangani segera bagi mengelakkan masalah ini berlarutan apabila memasuki sekolah menengah dan universiti kelak. Seterusnya, terdapat 2 kategori objektif di dalam kajian tindakan ini iaitu objektif umum dan objektif khusus. Antaranya adalah objektif umum. Objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk meningkatkan kefahaman dan kemahiran dalam pembinaan ayat berdasarkan peribahasa dengan penggunaan AR, di samping menarik minat murid dalam proses PDP. Selain itu, murid dapat meningkatkan motivasi dan keseronokan dalam proses PDP. Diharapkan dengan penggunaan teknologi AR, murid dapat meningkatkan pengetahuan berkenaan peribahasa. Seterusnya, murid juga diharapkan dapat menggunakan peribahasa yang tepat dalam pembinaan ayat. Terdapat 4 objektif khusus yang terdapat dalam kajian tindakan ini. Yang pertama, untuk meningkatkan sekurang-kurangnya 80% kefahaman murid tahun 4 SK Berangan tentang peribahasa melalui penggunaan teknologi AR. Yang kedua, untuk memastikan sekurang-kurangnya 75% murid tahun 4 SK Berangan dapat meningkatkan kemahiran membina ayat yang lengkap setelah menggunakan teknologi AR. Yang ketiga, untuk memastikan sekurang-kurangnya 70% murid tahun 4 SK Berangan dapat mencapai grade A dalam ujian yang dilaksanakan setelah menggunakan teknologi AR. Yang keempat adalah untuk memastikan 100% murid tahun 4 SK Berangan dapat meningkatkan motivasi dalam topik peribahasa setelah menggunakan teknologi AR. Kumpulan sasaran kajian ini melibatkan 40 orang murid tahun 4 SK Berangan Tumpat. Mereka terdiri daripada 25 orang murid perempuan dan 15 orang murid lelaki. Berdasarkan pemerhatian kami, penguasaan peribahasa dalam kalangan murid tahun 4 Sekolah Kebahasaan Berangan sangat tidak memuaskan dan menunjukkan kurang minat
untuk belajar bagi tajuk ini. Dalam kaedah penilaian, pengkaji menggunakan beberapa instrumen sebagai tata cara kutip dan menganalisis data. Instrumen ini digunakan sebagai penilaian untuk mengukur tahap penguasaan dan kefahaman murid terhadap peribahasa sebelum dan selepas penggunaan AR. Tinjauan awal yang digunakan sebagai penanda aras dalam kajian ini ialah soal selidik. Soal selidik yang diberikan kepada murid merangkumi beberapa persoalan berkaitan dengan tahap penguasaan dan tahap minat seseorang murid terhadap topik yang dipelajari. Soalan-soalan yang dibina akan dapat menilai tahap rangsangan setiap murid tersebut sebelum dan selepas penggunaan AR. Prestasi murid dalam topik peribahasa didapati kurang memuaskan dan perkara ini perlu diambil inisiatif bagi memastikan murid-murid ini dapat meningkatkan pencapaian pada masa akan datang. Selain itu, pemerhatian awal oleh pengkaji mendapati bahawa murid kurang aktif dan memberi respon ketika proses PDP di dalam kelas. Okey, baiklah, saya akan menyambung seterusnya iaitu berkenaan dengan instrumen. Instrumen ni adalah kaedah ataupun cara untuk kami menilai aktiviti ataupun program yang kami laksanakan ini, kajian yang kami akan laksanakan ini. Iaitu yang pertama ialah instrumen pemerhatian, kedua ujian lisan, ketiga kuis, yang keempat aktiviti berkumpulan dan yang kelima temu bual. Dan saya akan menerangkan secara terperincilah berkenaan dengan setiap instrumen ini. Iaitu yang pertama berkenaan dengan pemerhatian. Okay, pemerhatian ini adalah digunakan untuk melihat keberkesanan penggunaan teknologi AR dalam proses PDP di dalam kelas. Dan pemerhatian ini dibuat sebelum dan selepas menggunakan teknologi AR. Maksudnya di sini ialah kita lihat bagaimana beberapa aspek lah, iaitu dari segi reaksi, tindak balas dan tingkah laku pelajar ketika proses PDP. Kita lihat sama ada dia memberi reaksi yang positif ataupun sebaliknya. Dan rakaman video juga kami lakukan ketika proses pemerhatian ini, iaitu rekod tindak balas murid ketika dalam kelas. Dan tujuan untuk rekod video ini adalah untuk melihat sama ada pelajar tersebut adakah aktif ataupun tidak sebelum dan selepas. Kita lihat lagi sebelum adakah dia aktif dan selepas adakah dia masih sama ataupun berubah hasil daripada projek yang kami lakukan ini. Yang seterusnya ialah berkenaan dengan ujian lisan. Ini adalah untuk tahu pengetahuan atau tahap pengetahuan awal murid berkenaan dengan tajuk peribahasa yang kami laksanakan inilah. Dan aktiviti ini dengan menanyakan kepada murid berbulan berpandukan gambar yang diberikan, dan ujian ini seperti sesi soal jawab lah antara guru dan murid. Dan salah satu contohnya kita lihat gambar di atas ini, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan gambar tersebut. Guru bertanya kepada pelajar. Dan yang seterusnya ialah instrumen yang seterusnya ialah kumpulan ini adalah salah satu cara untuk menilai ataupun mengetahui tahap pengetahuan murid itu dengan cepat dan mudah. Pelajar dan dalam masa yang sama guru mengetahui berdasarkan ataupun hasil daripada aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Okay, sebagai contoh aktiviti kotak beracun, hasil dari aktiviti-aktiviti ini keberkesanan ataupun sejauh manakah murid-murid ini mengetahui berkenaan dengan peribahasa. Yang seterusnya ialah berkenaan dengan instrumen. Yang seterusnya ialah instrumen kuis. Dan kuis ini dijalankan secara dalam talian, dan ini kerana ini merupakan satu medium yang berkesan untuk merangsang minat murid pada abad ini. Sebagaimana yang kita tahu, teknologi pada masa kini merupakan satu perkara yang penting untuk digunakan dalam kalangan murid di sekolah. Dan kuis ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui tahap pengetahuan murid berkenaan dengan peribahasa yang kami lakukan. Dan dalam masa yang sama, hasil daripada kuis ini kita dapat lihat dari segi mata yang diperoleh ataupun nilai yang diperoleh daripada setiap individu yang melakukan ataupun yang menjawab soalan kuis ini. Dan antara contoh persoalan ataupun
aplikasi yang kami gunakan ialah WorkWall dan juga Kahoot. Dan selepas ini kami akan tunjukkan secara detail berkenaan dengan aplikasi-aplikasi ini ataupun contoh-contoh soalan yang kami kemukakan. Okey, yang instrumen yang terakhir ialah instrumen temu bual. Okey, untuk temu bual ini adalah untuk mengetahui respon ataupun tindak bala murid secara menyeluruh, secara menyendiri. Sebagai contohnya, cikgu guru memilih 5 orang yang terpilih untuk bertanyakan beberapa soalan berkenaan dengan PDP, proses PDP ini sebelum dan selepas. Okey, maksudnya di sini sebelum menggunakan AR ini apakah responnya, dan selepas menggunakan apakah responnya, adakah mereka dapat sesuatu ataupun sebaliknya. Dan saya rasakan penilaian instrumen-instrumen ini sangat membantu untuk mendapatkan data-data dalam memastikan projek kami ini berjaya dilaksanakan, dan dalam masa yang sama kami dapat mengetengahkan idea-idea baru ataupun pelaksanaan pengajaran yang terkini pada masa kini. Seterusnya, saya Nurin Alani dan saya akan membentangkan berkenaan program interversi yang dicadangkan. Jadi program interversi yang kami laksanakan ini diberi nama sebagai PERI-AR, iaitu gabungan daripada perkataan peribahasa dan augmented reality. Model kajian yang kami gunakan untuk kajian ini ialah daripada Chemist dan McTaggart. Hal ini kerana model kajian ini bersesuaian dengan langkah yang diambil oleh pengkaji, iaitu kami dalam membuat citaran kajian tindakan. Seterusnya, untuk program ini, kami berkolaborasi dengan Persatuan Bahasa Melayu SK Berangan. Jadi, tujuan kami menghasilkan program ini adalah untuk memudahkan pihak guru dalam proses PDP mereka. Oleh itu, kami bersama para guru daripada Persatuan Bahasa Melayu bekerjasama memainkan peranan masing-masing untuk memastikan program intervensi ini berjalan dengan lancar. Jadi, kesan daripada program ini, kami mendapati bahawa ini dapat membantu murid dalam meningkatkan motivasi mereka serta ada perubahan yang positif dalam pelajaran mereka. Selain itu, mereka juga dapat belajar dengan lebih cepat dan dapat memahami dengan lebih jelas akan subtopik tersebut. Jadi, yang terakhir sekali, kami mendapati bahawa 70% murid tahap 2 SK Berangan menunjukkan keputusan yang memuaskan dalam ujian mereka. Jadi seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan model kajian yang kami pilih, iaitu model kajian daripada Chemist dan McTaggart. Jadi, model kajian tindakan oleh Chemist dan McTaggart ini dikembangkan pada tahun 1988. Ianya selaras dengan proses peninjau dalam menciptakan putaran tinjauan tindakan. Jadi, di skrip ini merupakan kerangka konseptual model kajian tindakan oleh Chemist dan McTaggart. Putaran dimulai dengan tinjauan awal. Jadinya kami membuat tinjauan awal terhadap murid tahun 4 SK Berangan berkenaan subtopik peribahasa bahasa Melayu. Dan daripada pemerhatian berdasarkan penyelesaian soalan tutorial yang telah dibuat oleh murid tersebut, didapati mereka tidak dapat menyelesaikan soalan tersebut dengan betul kerana mereka kurang faham. Jadinya kami merancang dan membina satu pelan untuk mengatasi masalah ini dengan cara kami membina bahan AR. Seterusnya, kami juga perlu memerhati sejauh mana kemajuan tindakan pelan yang dirancangkan itu. Kemudian kami akan mereflek balik tindakan tersebut dan mengambil sebarang kritikan dari semasa ke semasa mengubahnya. Okey, seterusnya kami ada menyediakan beberapa aktiviti kepada murid. Ada 4 aktiviti dalam program tersebut, dalam program ini. Yang pertama adalah pembentangan video, dan yang kedua imbasan gambar AR, yang ketiga aktiviti berkumpulan, yang keempat quiz. Jadi kami akan menerangkan secara detail, secara lebih aktiviti-aktiviti ini di slide seterusnya. Untuk aktiviti pertama, iaitu pembentangan video. Untuk program interversi ini, kami menggunakan pendekatan video sebagai alat bantu mengajar. Hal ini kerana kami mendapati bahawa dengan pendekatan video ini, murid lebih memahami suatu topik tersebut dan dapat mengikutinya dengan lebih jelas. Jadi kesannya, murid dia lebih fokus dan memberi respon yang merangsangkan. Dalam pembentangan video ini juga, kami menerangkan pengenalan asas suatu topik tersebut. Seterusnya ialah imbasan gambar AR di mana guru menunjukkan contoh kepada murid-murid bagaimana gambar AR atau trigger image ini di-scan atau diimbas dan seterusnya akan dimasukkan kod yang telah diberikan dan keluarlah satu video yang berkaitan dengan peribahasa tersebut.
aktiviti secara berkumpulan iaitu permainan kotak beracun di mana aktiviti ini dapat mengeratkan silaturahim antara rakan-rakan sekelas. Dan daripada aktiviti ini, murid lebih aktif dan murid juga dapat berfikir secara kritikal untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam masa yang singkat. Untuk aktiviti yang terakhir, murid-murid diberikan pautan ataupun link oleh guru untuk menjawab beberapa soalan yang berkaitan dengan peribahasa. Dan murid hanya perlu menekan link tersebut dan menjawabnya. Okey, untuk aplikasi WordWall ini lebih menarik untuk murid-murid tahun 4 kerana ianya lebih visual dan lebih menarik. Jadi murid-murid lebih fokus dan lebih berkesan untuk mengingati topik peribahasa ini. Ini adalah jadual pelaksanaan kajian tindakan catagan untuk program intervensi Pre-AR di mana kami melakukan kajian ini selama 3 bulan iaitu Februari, Mac dan April. Bermula daripada mengenal pasti sasaran untuk melaksanakan kajian dan yang terakhir sekali sehinggalah membuat laporan projek. Untuk anggaran perbelanjaan, kami menganggarkan sebanyak RM100 Malaysia untuk program intervensi Pre-AR ini dan jumlah ini tidak terlalu banyak untuk program yang sangat menarik dan sangat memberi kesan yang efektif kepada murid-murid tahun 4 dalam mempelajari peribahasa. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.